Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Titi Sinta hari ini kita akan teruskan bab yang ketujuh bagi Matematik SSM tingkatan 5 iaitu sukatan serakan data terkumpul. Untuk bahagian pertama, part 1, kita akan lihat dulu apa itu serakan. Jom kita tengok apa nak belajar hari ini. So, yang pertama, kita nak belajar tentang saiz kelas. Macam mana nak menentukan saiz selang kelas. Kemudian kita nak tahu macam mana nak mengira ataupun menentukan had atas ataupun had bawah. Okey, seterusnya titik tengah, sempadan atas ataupun sempadan bawah serta kekerapan longgokan. Okey, jadi satu persatu kita akan tengok. Baik. Contoh menunjukkan saiz selang kelas data tidak terkumpul. Okay, macam mana kita nak tentukan saiz selang kelas bagi data tidak terkumpul? Okay, contoh yang saya tunjuk ni data tak terkumpul lah sebab data ni dia tak susun lagi. Okay, dia hanya bagi secara rawak macam tu. Contohnya dalam satu situasi, guru meminta pelajar memberitahu markah ujian 1. So pelajar tu ramai kan, jadi kita tak sempat nak susun lagi. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Data kita akan jadi tidak terkumpul. Contoh dalam tu. Okey, rujuk balik pada contoh tadi. Cara nak kira saiz selang kelas bagi data tak terkumpul ialah nilai data yang terbesar dalam ramai-ramai tu. Yang terbesar tolak dengan nilai terkecil. So ambil yang terbesar, kalau saya bulatkan 99, yang terkecil 61. Jadi tolakkan kedua-dua tu, kemudian bahagi dengan berapa bilangan kelas. Biasanya bilangan kelas ni dia akan bagi siap-siap dalam soalan. Macam soalan ni dia bagi dah. Tentukan saiz selang kelas apabila dia beri bilangan kelas ialah 4. Kan kat bawah tu arahan dia. Jadi kita bahagikan dengan 4. Ingat kena tolak dulu barulah awak bahagikan dengan 4. Akhirnya awak akan dapat 95.1. Jadi kita buat perhampiran. 95 tu hampir kepada 10. Jadi saiz selang kelas bagi soalan ini adalah 10. Ingat data terbesar tolak data terkecil, kemudian bahagi dengan bilangan kelas yang diberi. Okey. Seterusnya nak menghitung had atas dan had bawah. Sebenarnya tak hitung pun. Tak hitung. Kita tengok saja dah tahu dah. Jadi saya ambil balik contoh yang sama macam tadi. Diberi dah kat situ selang kelas 60 hingga 69. Markah tu kan 70 hingga 79, 80 hingga 89, 90 hingga 99. Jadi had bawah adalah nilai yang di belakang. 60, 70. 80, 90 itu had bawah. Dan had atas adalah nilai yang di depan 69, 79, 89 dan 99. Ini mudah aja. Dia faham had atas dan juga had bawah. Had bawah nilai ni mesti lebih kecil lah daripada had atas. Alright. Seterusnya kita nak menghitung pula titik tengah. Ini ada sedikit pengiraan tapi sangat mudah. Dah cakap dah kat situ nak titik tengah. Maksudnya kita nak nilai yang di tengah-tengah. Jadi bila nak nilai tengah-tengah, kita kena hitungkan dulu baru kita bahagikan dengan 2. Jadi kita ambil balik contoh yang tadi. Markah murid data secara tak terkumpul tu. Dah diberi dekat situ contoh 60 hingga 69 markahnya. Itu saiz selang kelas tadi. Had bawah dia 60 yang kita buat tadi. Had atas dia 69 kan. Jadi titik tengah dia adalah tambahkan had atas dan had bawah. Ingat. Tambahkan had atas dan had bawah bagi setiap kelas tu. Kemudian bahagi dengan 2. Mesti tambah dulu baru bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat nilai di tengah-tengah dia nanti. Jadi awak kira lah dapat berapa. 60 tambah 69 bahagi dengan 2. Dapat berapa kat situ. So seterusnya simple je bab ni sebab pengenalan ni awak kena tahu dulu macam mana nak kira setiap satu term tu, setiap satu, sebab nanti bila nak bina graf untuk next part nanti bahagian seterusnya, sebab kita tak patah balik dah, kita terus ambil balik, kita terus buat dah apa yang kita dah bincangkan hari ni. Jadi sebab itulah kita buat dulu macam mana cara nak kira satu persatu. Baik, seterusnya sempadan atas dan sempadan bawah. Jadi masih lagi saya gunakan contoh yang sama.
sempadan atas dan sempadan bawah. Okey, first kali rujuk ruangan selang kelas iaitu markah tu 60 hingga 69, 70 hingga 79, 80 hingga 89, 90 hingga 99. Okey, kemudian untuk sempadan bawah, okey, ni cara cepat ni. Okey, cara cepat kau ikut buku teks dia ada pengiraan dia sikit lah, tapi saya tunjuk cara yang paling cepat dan alhamdulillah pelajar saya sebelum ni pun boleh ikut cara ni. Kan? Okey, jadi kita tengok kalau markah 60 hingga 69, cara nak dapat sempadan bawah dia, okey, awak ambil dulu had bawah dia, itu 60. Okey, ni lah paling kecil kat situ, 60. 60 tu, awak kurangkan 0.5. Ingat, kurangkan 0.5. So, dia akan jadi 59.5. Itulah sempadan bawah. Kalau sempadan atas pula, antara 60 hingga 69, kita ambil 69 tu, kita tambah dengan 0.5. Dia akan jadi 69.5. Okey, contoh yang markah 70 hingga 79 pula. Sempadan bawah dia akan jadi kurang 0.5, dia akan jadi 69.5 dan sempadan atas dia 79 tambah 0.5, dia akan jadi 79.5. Kalau 80 hingga 89, sempadan bawah dia adalah 80 tu kan, kurangkan 0.5. So dia akan jadi sempadan bawah dia 79.5 dan sempadan atas dia adalah 89.5. Macam itulah seterusnya, okey. Okey, sangat mudah. Ingat je step yang ni. Yang sepadan bawah kurangkan 0.5, yang sepadan atas tambah 0.5. Okey, yang terakhir. Okey, yang ini kekerapan longgokan. Okey, biasanya kekerapan biasa tu kita akan kira sendiri kan. Okey, kalau tengok contoh pada soalan ni, okey, masih lagi contoh yang sama saya ambil. Okey, markah itu saiz selang kelas diberi 60 hingga 69. Okey, kat sini dia bagi dah siap-siap kekerapan dia 3. Kalau 70 hingga 39 ada 6 kekerapan dia. Kalau 80 hingga 89 ada 7. Kalau 90 hingga 99 ada 4 dalam jadual. Okey, awak kena kira lah kan. 60 hingga 69 ada berapa dalam tu? Titik-titik. Okey, ada 3. So, awak tulis 3 kekerapan dia. Macam tu lah seterusnya. Okey, sampai habis semua data dalam soalan tu. Okey, kemudian nak kira kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan ni adalah hasil tambah kekerapan semasa dengan jumlah kekerapan sebelumnya. Okay, mungkin ayat ni panjang awak tak faham. Okey, tengok macam ni. Kalau yang mula-mula sekali ke atas tu 3 kan kekerapan dia. Untuk kekerapan longgokan awak salin je balik. Nilai dia sama. Okay, ingat. Kemudian kalau seterusnya kekerapan longgokan untuk markah 70 hingga 79 tu, kekerapan dia 6 kan. Dia nak dapat kekerapan longgokan dia, awak ambil kekerapan longgokan yang sebelum tu, itu 3, tambah dengan kekerapan semasa itu 6. So, dia akan jadi 9. Okay, untuk 80 hingga 89, kita ambil kekerapan longgokan semasa, maksudnya sebelum tu, iaitu 9, tambah dengan kekerapan bagi 80 hingga 89 tu 7. Okay, so 9 tambah 7 dapat 16. Macam tu lah. So, ibaratnya kita tambah ke bawah. Tambah ke bawah. Tambah ke bawah nilai tepi. Tambah ke bawah letak jawapan tepi. Tambah ke bawah letak jawapan di tepi. So, itu sahaja. Okay, sebelum itu untuk kekerapan longgokan, awak akan nampak kekerapan longgokan terakhir tu, okey, dia akan sama dengan jumlah kesemua data yang ada dalam soalan. Tengok dalam soalan tu ada 20 data, betul tak? 20 markah. Kan, betul kan? Sejak kekerapan longgokan kita terakhir pun ada 20. Lagi satu, kekerapan longgokan mesti nilai dia makin bertambah. Okey? Jadi kalau awak nampak kekerapan longgokan awak tu kejap tambah, kejap kurang, tu salah kira lah tu. Jadi ingat balik step tadi, tambah secara ke bawah. Letak jawapan tepi. Tambah ke bawah, letak tepi. Okey? Jadi cukup dulu untuk pengenalan bab 7. Saya harapkan. Jadi lepas ini, part yang kedua, barulah kita masuk bagaimana nak melukis OGIF, histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, itu saja daripada Teacher Sinta kali ini. Okey, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk awak semua. Kita jumpa lagi untuk bahagian kedua. Bye. Assalamualaikum.